Alhamdulillah, kita akan mulakan kita punya sesi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, sebelum-sebelum ni kita dah tengok kisah-kisah sahabat daripada Abu Bakar Siddiq, dan yang paling latest adalah daripada Sayyidina Ali. So Alhamdulillah, insyaAllah kita akan tengok seorang sahabat yang mungkin dia bukan dah kiranya kita dah cover lah semua sahabat-sahabat daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. So hari ini kita akan tengok selain ataupun selepas daripada sahabat-sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin itu, iaitu yang pertama sekali kita akan tengok Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Aki Ziyad, okay, daripada sahabat Quran daripada UKM yang juga sedang PKP di Melaka, betul? Betul. Tafadhal untuk teruskan. Salam. Jazakallah khair kathira kepada akhuna Syawal. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah memberikan kita peluang sekali lagi dalam nafas yang baru pada hari ini dalam bulan Ramadan, masya-Allah, penuh dengan keberkatan. Dalam usaha kita nak mencari keberkatan 10 malam terakhir, mencari Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan Allah Subhanahu taala lebih daripada 1000 bulanan. Allah bagi lagi kita peluang pada hari ini, hari Jumaat, untuk kita sambung ataupun untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Tak bukan itulah tujuan kita kan, kepada Allah Subhanahu taala, untuk kita mengenali agama ini dengan lebih dalam melalui para sirah, kisah sahabat. So kadang kena ingatlah, sebenarnya kita rujuk ataupun kita tekankan tentang kisah sahabat ni tak lain tak bukan sebab kita nak tahu bagaimana para sahabat ni terdidik akhlak dia, terdidik akidah dia, macam mana dia sudut amal ibadahnya, dan bagaimana Rasulullah SAW membawa Islam ke dalam hati-hati mereka, insya-Allah. Saudara Syawal tadi ada menyebutkan bahawa sebelum ni kita dah sentuh sedikit berkaitan dengan tadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, betul kan? Dan juga selepas tu ada Sayyidina Ali, masya-Allah. These two companion, sahabat dua orang ni adalah sahabat yang sangat kita kenal. Banyak sangat kisah kita boleh go through sekiranya kita go through kisah sirah bersama. Dan kali ni insya-Allah kita akan masuk berkaitan dengan sahabat yang baru, yakni Anas bin Malik Al-Ansari, insya-Allah. Kadang-kadang kalau kita ditanya oleh sesiapa lah kan, siapa kenal Anas bin Malik ni kan? Kalau biasanya kalau kita nak jawab kenal, tapi nak kata kenal sangat pun tak kenal orang kan. Sebab biasanya kita dengar nama Anas bin Malik ni, tapi kita kurang nak kenal bagaimana kehidupan dia, bagaimana pengorbanan dia, kan? Bagaimana kehidupan dia selama dia hidup bersama dengan Rasulullah, bila dia meninggal, kita tak tahu benda tu. Mungkin disebabkan itulah kita boleh katakan kita kenal Anas bin Malik sekadar nama je lah kan. Jadi kat sinilah kita nak ta'aruf. Sebab apa? Kalau tak ta'aruf maka kalau tak kenal maka ta'aruf lah, insya-Allah. Okey, berdasarkan nama dia sendirilah, Anas bin Malik Al-Ansari. So Anas bin Malik ni kenal sikit-sikit, insya-Allah. Anas bin Malik ni berdasarkan nama yang disebut tadi kan, Anas bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari dah obvious kat situ bahawa Anas bin Malik ni bukan sahabat yang datang daripada Mekah. Dia ni adalah golongan yang daripada Madinah. Dia golongan Ansar. Specifically golongan Ansar, golongan mana? Sebab kat Ansar kan ada banyak pecahan kabilah-kabilah. Sama juga kat Mekah. Kalau kat Ansar ni dia adalah daripada suku Khazraj. Kita boleh rujuk kepada keturunan dia, insya-Allah. So benda yang paling menarik tentang Anas bin Malik, sebab kisah tentang Anas bin Malik ni mungkin kurang dirakamkan dalam sirah insan. Tapi benda yang saya nak fokus kat sini adalah bagaimana kehidupan dia dengan Rasulullah. Sebab apa kehidupan dia dengan Rasulullah? Sebab antara orang yang paling kenal Nabi SAW, paling rapat dengan Nabi SAW adalah Anas. Kisahnya bermula ketika sampainya berita daripada Mekah ke Madinah. Ketika itu Yathrib lagi lah, yang mana
telah turunnya orang kata seorang Nabi kan. Kalau kita biasa dengar nasyid kan, saya pun suka dengar nasyid tu. Tala'al badru alaina kan. Tadi angkatkan apa tu bulan kan ke atas kami kan. Maksudnya kat situ bila sampai berita kat Madinah tu sangat gembira nak menyambut Nabi tu. Tertunggu-tunggu setiap hari nak tunggu Nabi sampai. Sampai remaja-remaja dekat Madinah tu menjerit-jerit, tunggu-tunggu saat Nabi nak sampai tu bila. Termasuk antaranya adalah Anas yang ketika tu lebih kurang baru berumur 10 tahun gitulah. Dia sangat muda ketika tu. Waktu Nabi tiba di Madinah. Bila Nabi tiba di Madinah, Masya Allah. Bayangkan Madinah yang selama ni Yathrib kan, penuh dengan kejahiliahan, penindasan yang sa'an, diterangi oleh cahaya, Masya Allah. Yang telah Allah turunkan melalui keberkatan Nabi SAW. Satu, orang kata, ganjaran, kurniaan Allah yang sangat kita nak kan, tapi kita tak dapat kan. Mungkin ada hikmah di sebaliknya insya-Allah. Tapi kita nak ambil lah pengajaran daripada kisah ni. Bila Nabi sampai di Madinah ketika tu, ramai sahabat-sahabat, especially daripada golongan Ansar, memberikan something seperti yang kita tahu. Nabi sendiri ditawarkan rumah, betul kan? Abdul Rahman dipersaudarakan dengan golongan Ansar. Golongan Ansar ni seolah mengorbankan kehidupan mereka untuk golongan Muhajirin. Isteri, tak ada masalah. Harta, apa tu kesenangan hidup, semua dikorbankan oleh golongan Ansar kepada golongan Muhajirin. Tapi bagaimanakah dengan keluarga Anas? Anas bin Malik adalah anak kepada dua orang yang mana ibunya bernama Ummu Sulaim. Gelaran tu Ummu Sulaim, ada nama sebenarnya Ummu Sulaim. Dan mana ayahnya pula bernama Malik bin Nadar. Malik bin Nadar al-Khazraj. Malik bin Nadar ni, dia tak masuk Islam. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Malik bin Nadar ni dilarikan diri. Dia meninggalkan Ummu Sulaim bersama anaknya Anas bin Malik tinggal di Madinah, dilarikan diri. So Malik bin Nadar ni tidak masuk Islam. Yang masuk Islam adalah emaknya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ketika tu adalah seorang wanita tunggal yang dah tak ada harta, dia tak banyak pun. Berjumpa dengan Nabi SAW dan cakap kat Nabi, aku tak ada apa benda nak bagi. Siapa tengok orang lain duk bagi macam-macam. Ada yang bagi harta, ada yang bagi rumah, bagi macam-macam lah, senang kata. Kesenangan kehidupan mereka semua dikorbankan. Tapi Ummu Sulaim tak ada benda nak dikorbankan. Maka dihadapkan kepada Nabi SAW seorang anak yang mana dikatakan kepada baginda SAW, anak ni dia pandai menulis. Dia seorang yang bijak. Aku tak ada benda yang pun nak bagi. Tak boleh nak bagi apa. Jadi aku memberikan anak aku sebagai khadam kepada kamu. Kan? Ketika tu Anas baru 10 tahun. Contohlah kita ambil adik kita yang baru 10 tahun lah. Kesian dia kan. Kecil-kecil kita bagi ke orang lah. Nak tak ada bagi kan. Adik kita masa seberat betul lah. Sebab apa pakcik ni pakcik atas unta tak tahu apa lah kan. Tapi walaupun pada awalnya dia rasa macam malu-malu kan. Sebab Anas cuba untuk menyuruhkan diri. Tapi in the end, apabila diberikan kasih sayang yang diperoleh oleh Anas, tidak terbanding. Benda ni ada dirakamkan dalam kata-kata Anas sendiri sewaktu dia hidup. Nah, dikatakan ketika Anas menjadi khadam kepada Nabi. Khadam ni tahu tak apa ni? Khadam ni macam pembantu lah. Dia beza sikit dengan hamba. So ketika dia menjadi khadam kepada Nabi SAW, kecil lagi kita itu, nak katakan Anas ni bukan sahaja dilayan dengan sangat baik, malah dipanggil dengan nama yang sangat baik. Nabi dengan orang Mekah, kalau nak katakan gelaran manja kepada Anas ni, Unais lah, lebih kurang Unais. So dia panggil gelaran kepada Anas ni Unais. Dan dia kata, aku tak pernah lihat Rasulullah SAW kata, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau tak buat ni? Kenapa kau tak buat tu? Masya Allah. Nabi mendidik Anas dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tarbiyah yang sebenar. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik baginda. Kita tahu bahawa Nabi akhlaknya Al-Quran. Nabi mendidik Anas dengan penuh kasih sayang. Dan ketika Anas bin Malik ni besar, dia cuba untuk
betul-betul mengikuti apa yang sunnah Rasulullah SAW. Sebab kita tahu Anas bin Malik ni salah satu perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini yang paling mungkin kita biasa tahulah. Dan disebabkan doa Nabi kepada Anas bin Malik ni, which is Nabi mendoakan Anas bin Malik yang pertama adalah mempunyai keturunan yang ramai. Keberkatan dari sudut keturunannya, harta, keberkatan. Menyebabkan Anas bin Malik ni keturunan dia, anak-anak dia sangat ramai. Dan nak katakan disebabkan keberkatan dalam kehidupan dia, menyebabkan bila anak-anak Anas ni dah mati, Anas tak mati lagi. Anas tak meninggal lagi. Dan Anas ni antara sahabat yang meninggal lewat lah. Lebih kurang dalam 90 hijrah begitu, umur lebih kurang ada yang berpendapat 90, ada yang 100 lebih lah. Benda yang saya nak simpulkan lah, sebab insyaAllah mungkin sampai sedikit sini sajalah saya nak berkongsi dekat Anas. Ada beberapa lagi. Dan kisah bagaimana layanan Khalifah Abdullah Marwan, silap, Gabenor ketika itu, Gabenor kepada Bani Umayyah, pada orang kata Anas bin Malik, kan, banyak lagi lah. Tapi nak katakan kata-kata Anas kat sini menjadi kesimpulan lah pada saya hari ni, di mana Anas bin Malik pernah berkata bahawa terdapat 2 hari yang paling diingat dalam kehidupan dia. Yang mana hari pertama adalah kali pertama Nabi SAW menjejakkan kaki mendatang ke dalam Madinah, di mana itulah hari paling ceria aku. Seolah-olah dunia terang kan. Seluruh keadaan sangat ceria, gembira. Menyebabkan sekiranya Anas bin Malik mengingati hari tersebut, dia sangat tiba-tiba dia macam girang tau. Sebab hari paling bahagia bagi dia. Walaupun dia dah tua ketika itu. Ketika ini Nabi dah wafat lah. Dan hari paling sedih, hari yang kedua yang paling diingat adalah hari ketika Nabi wafat. Dan kalau sekiranya ketika dia girang dia mengingati hari tersebut, dia akan menangis dengan sangat sebab boleh dikatakan ketika para sahabat untuk cuba menanam mengembubikan Nabi SAW, mereka seolah-olah menepis tanah tersebut. Kan? Ketika Nabi wafat pun Abdullah terpaksa tenangkan mereka. Benda yang saya nak katakan kat sini pada kata-kata Anas bin Malik. Anas bin Malik orang yang sangat lama hidup dengan Nabi. Nak katakan perasaan cinta dan kasih sayang dalam kita melakukan amal ibadah sangat penting. Sebab apa? Dalam surah Al-Hadid kan, surah Al-Hadid ayat ke-16 insya-Allah. Di mana sama-sama kalau sahabat Al-Quran kita boleh buka, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dia start dengan alam ya'ni ladina amanu. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengasihi Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ini Al-Quran lah. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang terdahulu menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang, in the end Allah keraskan hati mereka. Na'udzubillah. Itulah nak katakan, bila kita hilang, sebab kita buat benda sama kan, dekat PKP ni kan, bahaya mana tu bila kita buat benda sama, kita tak cuba untuk ubah, hilang kasih sayang terhadap beramal tersebut. Hati kita semakin keras, Allah jadikan qasat qulubum, kasat hati kita. Kita dah buat amal ibadah baca Al-Fatihah tu macam tak ada apa-apa sangat kan. Jadi nasihat saya untuk para penonton sekalian, cubalah cari jiwa, ruh dalam kita beramal ibadah. Hatta membaca Al-Fatihah tu sendiri kita dah hilang rasa kasih sayang, betul tak? Kita baca setiap hari kan, satu hari banyak baca kan. InsyaAllah sama-samalah kita mengubah diri. Saya menasihatkan diri saya terutamanya lah untuk kembali kepada Allah SWT dalam keadaan hati yang terbuka dengan penuh kasih sayang. Yalah, kalau kita tak sayang Allah, kita tak kembali kepada Allah dalam keadaan Allah sentiasa sayangkan kita macam cinta tepuk sebelah tangan kan. Allah. Itulah. Itu saja daripada saya. Maaf terlebih masa sikit. Terima kasih. Banyak je masa lagi. Ada masa lagi Okey, itu saja insya-Allah. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datang daripada saya mungkin sebagai ujian lah. Mulakanlah kalau boleh kita start balik lah, kalau kita muhasabah diri balik hari ni, saat inilah
baiki balik amal kita kembali kepada Allah SWT dengan hati yang benar, insya-Allah. Ala kulli hal, saya serahkanlah kepada MC, insya-Allah. Jazakallah kepada Haji Ziad atas perkongsian tadi. So banyak benda yang kita dapat, walaupun ringkas tetapi banyak benda yang kita dapat. Cuma saya tertarik dengan poin di mana datangnya seorang anak ini, anak yang hebat ini datangnya daripada seorang yang ibu yang hebat juga kan. Di mana ada satu sikap daripada ibu itu untuk suka memberi, dan dia rasa tak selesa bila orang-orang sekeliling dia tu suka memberi, tapi orang-orang sekeliling dia sedang memberi sesuatu kepada Nabi SAW pada ketika itu, tetapi dia tak tahu nak buat apa. So dia sampaikan bagi anak yang dia dah pernah mengandungkan selama 9 bulan tu, terus directly kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai khadaman. So ini satu sikap yang boleh kita contohi kan, di mana kita kena ada jugalah kan sikap di mana Muslim ni pun sahabiah juga kepada Nabi SAW, yang boleh juga kita panggilkan sebagai radhiyallahu anha. Dan satu sikap yang sangat penting lah yang boleh kita pelajari daripada sikap Muslim ni juga, dan di mana Anas bin Malik juga kan, banyak juga Anas bin Malik yang pernah saya dengar, di mana beliau banyak menceritakan ada satu poin yang paling penting, di mana beliau tak pernah dengar Nabi SAW marah kepada pembantu-pembantunya yang lain, mahupun kepada dirinya sendiri yang selaku pembantu Rasulullah SAW, dan juga kepada isteri-isteri baginda SAW. So ini satu poin yang sangat penting kan, sebab kita kat PKP ni kan, kita most of the time kita bersama dengan keluarga kita kan. Kalau kita ada pembantu kat rumah, kiranya pembantu kita pun sedang tengok kita kan, macam mana sikap kita, macam mana perangai kita kan. So ambillah masa yang ada ini sehabis baik mungkin untuk kita berbaik dengan orang-orang sekeliling kita sendiri, orang-orang sekeliling kita terutamanya dulu. InsyaAllah, jazakallah kepada Akhi Ziad. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada sesi kisah sahabat Jumaat pada waktu yang sama, pukul 2.30 pada Jumaat yang akan datang. Dan juga insyaAllah kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai halaqah sahabat Quran, boleh je PM kami atau DM kami di Kita SQ, IG Kita SQ. Dan jangan lupa kepada sesiapa yang belum lagi follow IG Muassis dan juga IG Kita SQ, boleh juga follow. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi